Apakah benar masyarakat Indonesia masih berdegil tidak mahu mengikut SOP? Apakah benar orang-orang di Indonesia masih tidak mahu menjaga jarak ataupun social distancing? Apakah benar masyarakat di Indonesia tidak mahu mengendahkan perintah dari kerajaan di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Baik, saya baru saja menonton video di channel Bro Lijun Asmawi. Ya, Bro Lijun ni warga Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Dalam video tersebut, Bro Lijun menyatakan kebimbangan serta rasa sedih beliau apabila melihat dan membaca berita bahawa kes positif COVID-19 di Indonesia semakin meningkat setiap hari dan peningkatan itu juga mendadak tinggi. Jadi Bro Lijun telah menyuarakan kebimbangan dalam videonya serta telah mengutarakan pendapat barangkali peningkatan kes di Indonesia ini ada kaitan dengan sikap masyarakat Indonesia yang masih lagi tidak patuh pada SOP. Mustahil kalau Indonesia pun mampu mengatasi COVID-19 ini kalau sekiranya masyarakatnya tidak bekerja sama dengan para frontliner, para tim medis, dengan pemerintah mengikuti SOP. Kalau sekiranya rakyat masih berdegil macam biasa, yang kemarin-kemarin terjadi ya semacam keluarga yang merebut mayat yang sudah confirm ataupun yang sudah positif corona, banyak sekali yang terjadi yang semacam itu dekat Indonesia. Jadi saya tak heran lah kalau sekiranya COVID-19 di Indonesia itu semakin meningkat dikarenakan itu, terutama banyak yang degil tak mengendahkan aturan pemerintah. Jadi saya rasa mustahil kalau Indonesia itu akan bisa ataupun mampu mengatasi corona atau seperti mana Malaysia mengatasi corona sampai nol ya. Pada saya begini ya bro, saya kurang setuju dengan pendapat itu. Saya bukan mahu mewujudkan perbalahan. Saya harap bro boleh terima dengan berlapang dada ya. Ini cuma pendapat dari sisi saya. Baik, begini. Saya akui saya telah melihat statistik terkini kes COVID-19 di Indonesia telah menunjukkan sehingga hari ini menghampiri 75,000 atau setepatnya 74,018 kes yang confirm. Namun begitu, dari jumlah yang tinggi ini turut mencatatkan 34,719 kes yang telah sembuh. Jadi pada saya lah, walaupun kes di Indonesia meningkat, namun begitu kes yang telah sembuh juga semakin meningkat. Kenapa kes di Indonesia semakin meningkat? Apakah benar masyarakat Indonesia masih berdegil tidak mahu mengikut SOP? Apakah benar orang-orang di Indonesia masih tidak mahu menjaga jarak ataupun social distancing? Apakah benar masyarakat di Indonesia tidak mahu mengendahkan perintah dari kerajaan di sana? Sebenarnya pada saya tidak benar, ya. Walaupun saya tidak berada di Indonesia sekarang, namun saya juga sering berhubung dengan rakan-rakan di Indonesia. Pada saya, peningkatan kes positif COVID-19 di Indonesia adalah disebabkan bertambahnya bilangan ujian yang dibuat di sana. Jika kita bandingkan tanggal 2 Maret ataupun sewaktu awal-awal COVID-19 dahulu, jumlah ujian yang dibuat di Indonesia agak rendah. Oleh yang demikian, memanglah kes di Indonesia pada waktu itu nampak sedikit sahaja. Tetapi apabila masuk April, Mei, kemudiannya datang Jun dan sehingga hari ini Julai, semakin banyak ujian COVID-19 dibuat di Indonesia. Logiknya apabila semakin bertambah ujian dibuat, maka semakin banyaklah kes dapat ditemui di Indonesia. Namun begitu kita harus beri pujian kepada tim medis di Indonesia. Walaupun kes semakin meningkat, begitu juga kes yang sembuh juga semakin meningkat. Itu menunjukkan bahawa kemampuan tim medis di Indonesia untuk merawat pesakit di sana. Jadi kita harus beri pujian pada tim medis Indonesia. Kerana kalau lihat pada peratusan, hampir separuh tau
ataupun mungkin lebih dari separuh telah pun sembuh, dan kes kematian juga tidak terlalu tinggi. Kenapa saya kata tidak terlalu tinggi? Jangan dibandingkan dengan Malaysia, tidak adil. Kita kena bandingkan Indonesia ini dengan negara yang terdekat jumlah penduduknya. Amerika Syarikat itu, kalau dilihat dari tempoh yang lebih kurang sama dengan Indonesia, telah pun mencatat kematian yang terlalu tinggi, malahan lebih tinggi dari negara-negara lain di dunia. Padahal di Indonesia baru 3,000 lebih, tidak sampai 4,000. Ya? Jadi kalau lihat di sini, menunjukkan bahawa masyarakat Indonesia lebih tertib sebenarnya, dan lebih faham, lebih beradab dalam berhadapan dengan pandemik, lebih mematuhi peraturan serta mengikut perintah yang telah ditetapkan. Tidak sama seperti di Amerika. Saya bukanlah mengatakan orang Amerika semuanya begitu. Namun lihat saja, mereka masih lagi hidup seperti normal. Melakukan perarakan, melakukan demonstrasi, pergi ke pantai, dan akhirnya apabila mencatat kes hingga 100,000 kematian, barulah mereka sedar bahawa mereka perlu menjaga jarak dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia, rakyat sudah pun membuat langkah-langkah menjaga kesihatan diri ini seawal mungkin. Tidak berlaku seperti di negara lain. Oleh yang demikian, saya berpendapat adalah tidak adil jika mengatakan kes COVID-19 meningkat di Indonesia adalah kerana masyarakat Indonesia masih berdegil. Tidak sama sekali. Tidak adil kita mengatakan begitu. Kes COVID-19 meningkat di Indonesia kerana jumlah ujian meningkat di kalangan rakyat Indonesia. Itu yang sebenarnya. Dan pada saya bagus juga ujian ini diteruskan. Kerana apa? Semakin cepat tim medis dapat kesan pesakit, maka lebih cepat mereka dapat berikan rawatan. Apabila semakin awal dapat diberikan rawatan kepada pesakit, maka semakin bertambahlah kes yang sembuh dari COVID-19. Kita harapkan begitu, insya-Allah. Kerana apa? Kerana data menunjukkan bahawa yang sembuh dari COVID-19 di Indonesia sangat tinggi. Jadi syabas untuk tim medis Indonesia. Seharusnya kita semua memberi sokongan kepada frontliner Indonesia agar meneruskan usaha mereka untuk mencapai kemenangan bagi melawan COVID-19 ini. Namun demikian, saya setuju dengan saranan dari Bro Lee Jun Asmawi bahawa seharusnya pada saat ini kita semua menjaga SOP itu sehinggalah pandemik ini berakhir. Kita masih di peringkat awal untuk mengatakan pandemik sudah pun berakhir. Walaupun di Malaysia sudah nol kes penularan tempatan, namun begitu masih ada lagi kes import yang datang ke Malaysia. Jadi perlu jaga-jaga. Kita tidak boleh reka. Kita ambil contoh saja yang telah berlaku di Jepun dan juga di Korea Selatan. Apabila mereka mengabaikan SOP, maka kes COVID-19 kembali ke tempat mereka. Namun begitu kita juga akui, di Indonesia, baik di Malaysia sekalipun, memang ada yang berdegil. Benar seperti apa yang Bro Lee Jun cakap. Mereka yang degil ini kadang-kadang sakit hati kita juga, kan? Seperti di Malaysia pun ada yang degil sewaktu PKP dahulu, sehingga ditangkap, sehingga dimasukkan ke dalam lokap pun ada. Ada yang didenda sehingga RM6,000 kerana membawa ahli keluarga keluar. Itu memang tak masuk di akal, bro. Saya pun tengok kan, bila kita pergi ke pasar raya, pada waktu itu hanya dibenarkan ketua keluarga saja yang pergi. Namun ada pula yang pergi ke pasar raya bawa bayi, bawa anak kecil. Kenapa nak bawa anak kecil sedangkan berlaku pandemik? Betul tak? Jadi bukan hanya di Indonesia yang degil, di Malaysia pun ada orang degil, bro. Tapi apa pun saya harap bro jangan berkecil hati ya. Ini cuma pandangan dari sisi saya, pendapat saya. Saya bersetuju dengan kebanyakan poin yang bro cakap dalam video. Kita perlu berjaga-jaga. Kita jangan leka kerana perjuangan kita ni masih belum selesai. Kita belum tahu pandemik ini bakal berakhir tu bila. Jadi sekian dulu dari saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Okay bro, peace ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So jumpa anda di video seterusnya.